السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, dan hadirin hadirat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya dapat kita hadir ke masjid yang penuh keberkatan ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat maghrib secara berjemaah, lebih-lebih lagi di awal 10 daripada bulan Zulhijjah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang berlipat ganda, sehingga kan nak dibandingkan dengan pahala orang yang berjihad fisabilillah pun besar dia lagi. Melainkan kata Nabi, kalau orang berjihad tu bawa harta benda, juara tak balik-balik, baru dapat menyamai pahala orang beramal pada 10 awal Zulhijjah. Jadi kalau dia pergi dia balik, besar lagi pahala orang beramal di hari-hari 10 awal tersebut. Alhamdulillah, kan kita berada pada 10 awal Zulhijjah, maka mudah-mudahan kedatangan hari-hari ini memberi peluang kepada kita untuk kita mempertingkatkan amal ibadah dan mencari keridhaan Allah SWT. Dan mudah-mudahan ibadah kita di hari-hari ini diterima oleh Allah SWT sebagai amalan maqbulah yang akan mempertingkatkan, menaikkan darjat kita dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Kita sambung pengajian tafsir kita dengan berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Hari ini muka surat 83. Baris bawah sekali kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah. Ayat ke berapa tak tulis kat sini, ya. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud, maka tak kala keluar oleh Talut dan tentera itu keluar daripada Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Cara baca dua, ya, Muqaddas ataupun Maqdis, ya.
Baitul Muqaddas. Dan adalah waktu ketika mereka keluar daripada Baitul Muqaddas untuk berperang melawan Jalut. Cuaca hangat, hangat sangat, hangat, panas sangat, dan meminta mereka itu daripadanya akan air. Pada kuliah yang lalu kita dah bincang kisah di mana kaum Bani Israel di zaman Nabi Allah Ta'ala Samuel alaihi salam telah datang bertemu Nabi Samuel untuk melantik ketua mereka dengan munajat kepada Allah Ta'ala, minta bertunjuk siapakah ketua yang paling layak, yang sesuai untuk memimpin mereka untuk menebus kembali maruah mereka yang telah dihina, dizalim, dijajah oleh tentera kufar yang dipimpin oleh Jalut laknatullahi alaih. Keluarga mereka ada yang dibunuh, ada yang ditawan dan sebagainya, menyebabkan mereka ini terasa tercabar, dipanggil untuk bangkit membela kembali maruah bangsa agama mereka. Lantaran itulah mereka jumpa Nabi Samuel untuk melantik ketua. Namun Nabi Samuel alaihissalam dapat merasai, betul ke mereka ni nak perang ni? Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika berada di padang Tih, ketika Nabi Musa alaihissalam ajak masuk ke Baitul Muqaddas, tak nak masuk pun. Takut nak masuk, selagi golongan tu tak keluar, kami tak masuk. Ini Nabi Musa dah tak ada, tiba-tiba datang jumpa Nabi Samuel untuk lantik ketua. Ada yang tak kena ni, kata Nabi Samuel, betul ke kamu ni? Kan dilantik ketua oleh Allah Ta'ala, kamu lari pula. Apa kata mereka? Mana mungkin kami nak lari? Kami dah dizalimi, telah dikasari, telah dihina oleh Jalut. Sekarang kami nak membela balik nasib kami. Kalau kamu lantik, kami takkan lari, pasti. Janji seolah-olah benar lah, confident betul. Maka Nabi Samuel pun bermunajat kepada Allah SWT. Maka Allah SWT melantik akan Talut, kalangan daripada Bani Israel sendiri, tapi daripada kalangan orang-orang yang kebanyakan orang susah, kerjanya samak kulit ataupun gembala kambing. Sedangkan yang datang jumpa Nabi Samuel itu bangsawan-bangsawan, hartawan, ketua-ketua kaum. Tiba-tiba Allah lantik Talut. Mana mungkin dia nak pimpin kami? Kami banyak harta. Besok dalam perang tu nak pakai harta, dia nak pakai apa? Kemudian kami ni banyak pengikut, banyak pengalamannya. Maka Nabi Samuel alaihissalam menyatakan bahawasanya Talut itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau walaupun miskin, punya badan yang saksa dan ilmu yang mencukupi, ilmu siasah peperangan. Dia dalam perang ni dia tak mada dengan kekuatan saja. Dia perlu ada kecerdikan siasah, strategi dalam memerangi musuh. Kuat saja tak jadi, ditipu dua orang jatuh juga. Jadi Talut ni dia cerdik. Dia bukan hanya badan yang saksa, bahkan dia cerdik dalam mengatur strategi perang. Sebab itu Allah lantik dia. Tak percaya lagi, maka Allah SWT hantar tabut sebagai bukti. Tabut ini atau peninggalan Nabi Musa AS. Dalam tabut itu, panjang cerita tabut ni, kita tak payah cerita pasal tabut lah. Tabut ini sebelum zaman tersebut, di zaman Nabi Musa dan seterusnya, mereka gunakan sebagai mengambil berkat. Di situ menunjukkan bahawa harus mengambil berkat daripada satu benda. Ambil berkat bukan bermakna kita minta dengan dia. Minta dengan dia syirik. Cuma mengambil tafa'ul,
keberkatan daripada satu benda. Nabi Daud AS pernah mandi, tengah-tengah mandi tiba-tiba terbang seekor belalang emas. Saya tak pasti Nabi Daud atau Nabi Ayub. Boleh rujuk dalam kitab, dalam hadis tu, dalam kitab Dalil Falihin ada sebutnya, syarah bagi kitab Riyadhus Salihin, kisah hadis sebutnya kisah Nabi Daud dan Nabi Ayub. Nabi Daud ni wallahu a'lam, tak ingat, tengok balik ketika baginda sedang mandi, tiba-tiba datang seekor belalang emas tulen tapi berterbang. Maka Nabi tu sebab ambil belalang tu, terdengar suara, tak cukup lagi ke dengan nikmat Tuhan beri kepada engkau? Jawab Nabi AS, bahkan dah cukup, tapi saya masih perlukan keberkatan. Dia ambil tu, nak ambil berkat belalang tu. Maka di situlah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengistimewakan hukum sesuatu yang nadir, yang jarang kita jumpa, maka dia ada keberkatan dia tersendiri. Sebab tu kalau musim kemarau tak hujan bertahun-tahun ni, berbulan-bulan tiba hujan, sunat kita mandi, kerana air itu membawa keberkatan. Maka begitulah juga kaum Bani Israil ini, mereka bertafaul dengan tabut. Bila bawa tabut pergi perang, dia jadi semangat luar biasa, lain macam. Sehingga dapat mengalahkan musuh, dapat ketenangan jiwa, sakinah ada dalam tabut tersebut. Kemudian dengan sebab mereka ni masa berlalu, masa demi masa mereka dah makin jauh pada Allah Ta'ala, Allah hantar musuh perang, rampas tabut ni, buat lari. Jadi apabila berlaku peristiwa ni yang dia minta sebagai bukti Talut itu adalah Allah yang melantik, maka Allah perintahkan malaikat ambil kembali tabut yang dirampas oleh musuh mereka tadi, diangkat oleh malaikat antara langit dan bumi, bawa turun tu, letak depan Talut. Itu mukjizat Nabi, kuasa Allah SWT. Tabut tadi terbang turun depan Talut sebagai pengesahan. Bila tengok tabut tu, percayalah Bani Israil tersebut yang Talut itu adalah benar-benar dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila mereka dah bersetuju untuk menjadikan Talut sebagai ketua, maka Talut pun mengumpullah bala-bala tentera dari kalangan mereka. Dapat dikumpulnya lebih kurang 70,000, setengah kata 80,000. Ramai nak pergi perang. 70,000, setengah kata 80,000 orang bala tentera yang dapat dikumpul oleh Talut. Register nama. Keluarlah sama-sama dengan Talut dalam nak memerangi Jalut tadi. Maka Allah turunkan ayat inilah, falamma fasala, maka tak kala fasala telah keluar Talut oleh Talut bil junud, dengan tentera-tenteranya. Waktu tu kata mufassir, cuaca sangat panas sehingga mereka sangat dahaga. Jadi dalam perjalanan tersebut mereka minta Talut berdoa kepada Allah agar Allah datangkan air. Dahaga sangat ni. Kalau zaman Nabi Musa dulu minta turunkan hujan, wa izistasqa Musa, Nabi Musa minta turunkan hujan, ketuk je batu tu, keluar 12 mata air. Ini minta Talut doa supaya Allah turunkan air. Maka kata Talut, Allah akan beri kita air, nanti kita akan jumpa sebatang sungai antara Jordan dengan Palestin. Ada sungai Palestin. Tapi sungai itu merupakan hujan untuk kita. Maka kata Allah Ta'ala, qala, berkata ia, ya Allah Ta'ala, bukan berkata, ya Allah Ta'ala, berkata Talut bila
tentera dia minta air, qala inna allaha mubtaliikum binahar. Inna allaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, mubtaliikum, akan menguji kamu, binaharin, dengan sebatang sungai. Sungai itu nikmat tapi jadi ujian. Ya. Kenapa Allah uji? Supaya zahir orang yang taat daripada yang asi, yang maksiat. Dengan ujian itu kita dapat membezakan siapakah orang benar-benar yang taat kepada Allah Ta'ala, pada Nabi, dan siapa yang durhaka. Yang taat sami'na wa ata'na, yang durhaka sami'na wa asayna. Kalau tak uji tak tahu, sama aja. Tes sekali, dah tes sampai tahu. Ya. Baik, bentuk ujian dia, faman syariba minhu, maka barang siapa yang minum daripadanya, daripada sungai tadi nanti, falaisa minni, maka dia bukan daripada kalangan aku. Siapa minum, siap, dia bukan tentera aku. Ya. Illa, melainkan, boleh minum juga, bukan tak boleh langsung. Illa, melainkan, kalau nak minum pun, man ightarafa ghurfatan biyadih. Ya. Melainkan mereka yang mencebuk akan secebuk, ya, dengan tangannya. Dia ceduk pakai tapak tangannya tu aja. Banyak tu je minumnya. Tu tak apa, dimaafkan. Lulus. Ya. Sebab dahaga sangat ni, kalau tak minum kan mati kering pula. Ya. Maka Allah benarkan minum, tapi satu cebuk tangan tu je, dah sudah. Ya. Dengan air yang sedikit itu Allah beri mereka kekuatan yang luar biasa. Ni mujizat Nabi dan kuasa Allah Ta'ala. Walaupun, ya, orang beriman ni tak minum sebanyak yang diminum oleh orang yang kalau dalam zaman Nabi munafik lah. Ya. Mereka minum sedikit, tapi yang sedikit itulah beri dia kekuatan, hilang dahaga, rasa semangat nak pergi perang. Ya. Itu mana air itu berkat. Kita makanan ni bukan hati banyak, sedikit pun tak asal dia berkat. Dengan berkat itulah kita ada kekuatan untuk beramal ibadah. Ini macam-macam suplemen telan. Tongkat Ali telan dengan tongkat sekali. Masjid tak datang juga. Maknanya makanan tu tak berkat. Ya. Tapi kalau makanan kita berkat, makan secuap nasi je, seteguk air teh, datang masjid awal-awal batu, berkat sungguh makanan dia. Ya. Sebab tu Nabi kata, la ta'kul illa ta'aman taqiyyan wa la ta'kul ta'am wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Yang kamu makan malaikat makanan orang-orang yang bertakwa. La ta'kul illa ta'aman taqiyyan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ya, yang kamu makan malaikat makanan daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang bertakwa itu dia bukan hanya berzat, tapi ada padanya keberkatan, dipanggil tayyiban. Dia bukannya halalan saja, dia kena ada tayyiban. Halalan tu orang kafir boleh buat, dia jaga syariat, walaupun dia kafir, tapi kita pantau dia halal lah, tapi tayyibahnya tu ada. Halalan apanya, keberkatan tu tak ada. Nak tahu berkat tak berkat makanan kita tadilah. Ya, lepas kita makan tu, mampu tak untuk bangun beramal ibadah? Ya, bertambah tak kekuatan kita untuk menghafialkan diri kepada Allah Ta'ala? Kita makin makan, makin tidur pula. Kalau makin makan, makin tak larat, makin tidur, mana makanan itu tidak ada keberkatan. Ya, apatah lagi kalau dengan makanan itu dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala, lagilah. Ya, tidak ada keberkatan langsung pada makanan dia. Sebab itu, bila diuji oleh Allah Ta'ala, jangan minum daripada air sungai tersebut, melainkan seteguk ataupun beberapa teguk daripada cebukan tangan tadi. Sesiapa yang minum, dia bukan di kalangan aku, kata Talut, melainkan beberapa teguk ya daripada tapak tangan. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, barang siapa yang cari minum akan dia
maka bahasanya ia daripada aku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, melainkan mereka yang mencebok akan sebagai cebok dengan tangannya, maka memedai dengannya, dan adalah lebih atasnya, maka ia daripada aku. Itu peringatan yang diberi oleh Talut kepada tenteranya. Nanti kita akan jumpa. Maka mereka pun terus berjalan. Akhirnya jumpalah sungai tersebut, ya. Jumpa saja sungai, tuan-tuan, ni tengah panas ni, ya. Fasyaribu minhu, maka minum mereka itu daripadanya, tak kala sampai mereka itu kepadanya dengan banyak. Tengah kata terjun mandi lagi kan tu. Ya. Daripada 70,000, tuan-tuan, yang tak mandi, yang minum hanya 313 orang sahaja. 313 orang saja, ya. Mana ada hadis riwayat di riwayat Bukhari, ya, daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, katanya kami biasa membicara bahawa sahabat Nabi ketika perang Badar hanya 330 orang, sebanyak sahabat yang ikut menyeberangi sungai, ya, dan pada menyerang pada menyeberangi sungai tadilah, melainkan orang yang, dan tiada bersama Talut tadi melainkan orang-orang yang beriman. Dalam hadis ini menunjukkan bahasanya bilangan orang yang tak minum tadi, ya, hanya 313 orang, sama dengan bilangan sahabat yang pergi perang Badar. Itu hadis riwayat Bukhari, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya. Kita cuba kita tengok, tuan-tuan, tu perangai Bani Israel, ya. Awal-awal kemarin jumpa Nabi Samuel untuk lantik ketua, ya. Bila dia lantik, buat perangai. Rupanya ada tujuan dia, tak ikhlas. Ya. Dia lantik, buat perangai. Bila dia uji sikit saja, dah gagal dah. Ya, belum jumpa musuh lagi, baru tengah jalan. Allah clearkan awal-awal. Sebab kalau ada jumpa musuh nanti, dia jadi musuh yang selimut lagi parah. Ya, buang dulu awal-awal. Pak-pak munafik ni singkir awal-awal, jangan bawa berjuang, nanti hancur gitu, ya. Dia jadi musuh kita dan selimut. Maka Allah tapis awal-awal. Daripada 70,000 tinggal 313 orang sahaja bersama Talut untuk meneruskan perjalanan memerangi Jalut. Termasuklah ketika itu Nabi Daud alaihissalam, yang mana tu ketika itu baginda masih belum balik, ya, kecil lagi, kanak-kanak lagi, belum jadi Nabi lagi. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka minum mereka itu daripadanya, tak kala sampai mereka itu kepadanya dengan banyak. Illa qalilan minhum, malaikat sedikit saja daripada mereka itu, ya, yang menyimpan atas menyebuk dengan tangan sahaja. Sikit saja yang betul-betul ikut syarat tadi, ya, ambil guna tapak tangan. Dan mereka itu 313 orang. 313 je, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita rasa, ya, dalam perjuangan, ya, rasa panggil apa, putus asa sebagainya bila orang bakat lari. Kalau kita dah rasa betul perjuangan kita ni atas jalan yang lurus, yang betul, teruskan. Walaupun muka akal lari keluar habis, peduli kan. Ini 70,000 tinggal 313 saja. Yang kita nak tengok orang ramai ke sedikit, tengok betul ke tidak perjalanan kita ni, ikut syarak ke tidak, ikut sunnah ke tidak perjalanan kita ni. Kalau menyimpang tak apa lari. Kalau jalan kita ni lurus, biarlah orang nak tinggalkan kita, kita tetap stay di situ, teruskan, ya. Ya, sebab kalau nak ikut kepada ramai tak ramai itu bukan tanda dia betul, ya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, maka tak kala lepas akan dia sungai itu, lepas
menyeberangi sungai, ya, oleh Talut dan segala mereka yang beriman sertanya itu 313 orang yang menyimpan atas cebok dengan tangan minum air tadi. Qalu, berkata mereka yang minum banyak, dia mula buat perangai dan masuk angin. La taqata, tidak ada jenis kekuatan, ya, lana bagi kami al-yaum, pada hari ini, bijalut, untuk memerangi Jalut, wa junudihi, dan tentera dia. Itu kesan dia. Kesan dosa menyebabkan kita tak mampu untuk beramal ibadah. Buktinya ni, patutnya makin mandi makin segar makin kuat. Macam bulan puasa, tuan-tuan, kita bulan puasa mampu beramal. Habis puasa makan 3 kali 4 kali sehari lagi tak larat pula. Ya. Dia jadi terbalik macam tu. Sebab ibadah ni dia lebih kepada kekuatan rohani. Ya. Bukan semata-mata fizikal, tidak, dia lebih kepada rohani kita. Sebab tu tentera-tentera bernama Talut ini, daripada kalangan mereka yang minum tadi, lepas minum saja, la taqata, la emergency, tidak ada jenis kekuatan, tak ada langsung dah. Ya, lana bagi kami al-yaum, pada hari ini, hari lepas minum air, mandi sungai, ya, minum air sungai tadi, ya, bi Jalut, untuk lawan Jalut, wa junudihi, dan tenteranya. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak buat satu ibadah tiba-tiba tak larat, ada sesuatu yang tak kena, ada dosa-dosa nempel kat hati, kena banyak istighfar. Kadang-kadang kita kucicam je nak bangun sembahyang tahajud ni, sebelah awal ni, ya, kucing-kucing jam bunyi tak larat nak bangun, jam saja masuk boleh air, dia baliknya perung tu, ya. Habis tak payah bangun, ambil tasbih je duk takati tu, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, dosa apa ya Allah, sampai aku engkau tak jemput untuk beramal ibadah. Orang bangun beramal tuan-tuan, Allah jemput dia, Allah pilih dia, kerana dia layak untuk takarub dengan Allah Ta'ala. Kita ni kotor, najis, busuk, Allah tak nak kita dekat dengan dia, ya. Maka cara bersihkan balik kotor-kotor dosa tu, taubat sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh, selawat banyak-banyak, dia akan datang kekuatan, insya-Allah. Bolehlah kita beramal, ya. Kalau nak test, ambil ayat Quran, cuba hafal satu muka. Ada kekuatan tak nak hafal? Anak-anak kita hafal semuka tak sampai setengah jam pun. Cuba kita hafal setengah muka, tak mampu. Kita tak mampu, ambil tasbih, istighfar 1 kali, baca lagi, tak mampu lagi, istighfar lagi, sampai satu tahap dia akan mampu. Kerana waktu tu insya-Allah dosa kita dah mula kurang, hijab kita dah mula singkap, dia dapat kekuatan rohani, cahaya iman tu lah, ya, nur iman tu lah yang menjadi ba'is, pendorong untuk dia bangkit beramal ibadah, ya. Kita nak baca Quran tak mampu, istighfar. Kita tak nak tahajud tak larat, istighfar, ya. Sebab kadang-kadang, ya, kita bukan saya sakit mana pun, petang tadi angkat besi tu 3 tan, ini nak angkat selimut 2 kilo tak larat, ya. Makna ada yang tak kena lah tu. Mengapa bulan puasa kita boleh sembahyang 20 rakaat? Tiba-tiba bulan tak puasa ni nak kekal awabi 6 rakaat tak larat. Nak istiqamah tahajud 2 rakaat tak, bukan nanti 8 rakaat, 2 rakaat tak boleh. Sedangkan kita kedarah daripada pagi sampai malam 10 kali makan dengan roti johnnya, ya, selipar goreng semua telah habis, ya. Tiba-tiba malam tak larat nak apa? Nak bangun, cahaya hati itu dah terpadam ataupun pudar, dia makin lemah lantaran dosa-dosa, ya. Innal abda idza aznaba kanat nuqtatun saudaun fil qalbi, ya. Anak Adam atau hamba Allah Ta'ala bila melakukan dosa akan ada titik-titik hitam di hati dia, tap. Itu penyebab tak larat, cahaya itu makin pudar,
Ya, dia tak ada power. Dia cara dia bersihkan balik lah. Dan cara yang terbaik untuk bersih pada dosa, taubat dan istighfar. Bukan hanya di mulut, merasap ke hati itu. Kalau tak menangis, buat menangis. InsyaAllah kita akan dapat rasa kelainan dia. Kita akan mampu bangun. Tak mampu, istighfar lagi sampai mampu. Nak hafal Quran tak masuk, istighfar lagi sampai boleh hafal. InsyaAllah akan boleh. Ya. Sebab bukti inilah, ya, antara buktinya yang rohani kita bila kotor menyebabkan kita tak mampu beramal ibadah, dan terus talut ini, ya, daripada 70,000 hanya tinggal 313. Sedangkan mereka mandi, minum, ya. Sedangkan yang 313 minum sedikit tapi mampu untuk beramal ibadah, untuk meneruskan jihad di hari yang begitu panas sekali, ya. Seperti dalam peperangan Tabuk, tuan-tuan, ya. Kalau kita baca dalam surah At-Taubah, peperangan Tabuk, ya, peperangan ketika Nabi, peperangan yang paling mencabar dalam nak memanggil tentera Rom, ya, lebih kurang 600 km lebih daripada Madinah ke Tabuk, ya, musim panas, ya. Waktu tu Allah uji pokok pula, ranum pula, ya. Ni pak-pak munafik, orang memang tak larat nak pergi. Macam alasan dia pergi, bagai-bagai excuse minta dengan Nabi SAW. Mereka cerita ada, ya, ada 12 orang pak-pak munafik ni. Sampai ke Allah turun ayat lain kali, kalau dia nak ikut jangan beri. Ayat turun, baca surah Taubah ayat 84, ya, tentang sifat orang munafik. Ya Allah larang Nabi ajak mereka pergi perang lepas ni, ya? Sebab ajak kali pertama tak nak ikut, lain kali kalau dia nak ikut jangan bawa. Mati pun jangan sembahyang, jangan berdiri kat kubur dia, ya. Inilah sebab dunia dah masuk dalam hati, jadi kita tak ada kekuatan. Orang Islam hari ini tak ada kekuatan nak berjuang sebab dunia tu terlalu banyak melekat kat hati. Sahabat-sahabat, hati dunia hanya di tangan saja, walaupun kaya raya, tapi hanya duduk di tangan. Jadi dia tak jadi penghalang untuk mereka menghabiskan diri pada Allah, beribadah dan berjihad, ya. Kita bangkit pagi, bangkit je ingat dunia dulu. Tak handphone dulu, gadget. Mana gadget aku, ya? Tengok mesej, tengok Facebook, bukan tengok Quran dulu, ya. Macam mana tak membunuh dunia kat hati tu, ya. Lepas tu nak tidur pula, tengok lagi sekali pula, lena dengan Facebook macam tu je, ya. Allahu akbar wa jazbillah min zalik. Itu ada seorang syekh di bulan puasa, ya, kisah ni di Pakistan sana. Ada sahabat ada cerita, kalau kat Pakistan ni setengah masjid tu mereka sembahyang tarawih ni banyak imam. Ada yang 30 penjuru sana, ada yang 15 juzuk penjuru, ada yang 3 juzuk sana, ada juzuk di sini. Tiba-tiba datang seorang syekh yang bawa tongkat je, gede-gede, bengkok je. Dia duduk kat mana, tuan-tuan? Dia ada duduk makmum yang 30 juzuk. Setiap malam dia pergi duduk kat situ. Anak muda duduk yang sejuzuk ni, ya. Jadi orang tanya dia, macam mana syekh mampu boleh berdiri berjam-jam sampai dekat anak sahur tu, daripada isyak main tarawih 30 juzuk. Sedangkan syekh ketar-ketar berjalan buat tongkat. Dia kata, aku sembahyang dengan roh, kamu sembahyang dengan jasad. Kamu sembahyang dengan jasad, betul kamu tak larat, roh kamu letak keluar, tak bawa masuk dalam sembahyang. Aku roh jasad aku letak kat luar, roh yang aku sembahyang, bawa aku sembahyang dengan roh, dengan rohani, dengan iman dia. Sebab tu dia mampu berdiri 30 juzuk tiap-tiap malam. Itu bukan 30 juzuk, 3 muka pun terketak kaki. Tak percaya je pun imam baca semuka je insya Allah tengok. Dia mengeluh belakang. Aduh. Bau semuka, ya. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Qala telah berkata allazina, oleh segala mereka
yazunnuna, yang yakin, yazunnu dengan makna yakin, yang yakin oleh mereka itu annahum mulaqullah, bahawa mereka akan bertemu dengan Allah. Tapi bila mana puak-puak tadi mengata mereka dah tak mampu nak pergi perang dah, tak larat dah, itu bangkit daripada kalangan 313 tadi, di kalangan mereka yang yakin akan bertemu Allah tu, dia kata apa? Dia kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tu kata-kata motivasi, semangat yang untuk orang nak berperang berjuang dengan Allah Taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak daripada jemaah yang sedikit saja dapat mengalah oleh ia akan jemaah yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Taala. Sikit je tentera ramai, macam dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah, tuan-tuan, tentera Islam hanya 3,000 orang. 3,000 ke 1,000? Tentera kufar 3,000, tentera kufar 200,000 orang. Tu dalam peperangan Mu'tah yang Nabi hantar. Nabi tak pergi perang, Nabi hantar sahabat. Nabi hantar, mula-mula Nabi lantik siapa? Haris bin Harithah. Ini kalau Zaid bin Harithah. Bila Zaid syahid, ganti pula Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Talib syahid, kata Nabi, kamu lantik pula Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah syahid, kamu syaratlah, lantiklah siapa yang kamu fikir layak. Semua yang Nabi sebut ni syahid berlaku dalam peperangan tersebut, termasuk Ja'far bin Abi Talib yang putus tangan tu, yang dicatah di musuh, ada 50 kesan luka di badan dia, tombaknya, pedang, dia kepit bendera tu, digigit dengan mulutnya takut jatuh bendera, syahid dalam peperangan tu. Tentera Islam waktu tu 3,000 je, tentera kufar 200,000. Akhirnya mereka mesyuarat lantik Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni beliau pakar perang. Sebab tu dalam peperangan Uhud, sebelum tu beliau belum Islam lagi, beliau lah yang memimpin tentera Quraisy, menyebabkan tentera Islam pada awalnya nampak kalah, tapi yang kedua dia menang balik sebenarnya. Dan peperangan Uhud tu awal saja kalah, tapi sebenarnya dia menang. Nabi kejar balik, tentera tu dah lari dah. Kerana Allah nak beri pengajaran saja pada penunggu yang Nabi suruh duduk kat kat bukit tu, pekat lari pergi buat harta tu, peperangan Uhud. Yang mereka boleh menang tu pada zahirnya dipimpin oleh Khalid Al-Walid lah, tapi masa tu beliau belum Islam, dia pakar perang. Sebab itulah peperangan Mu'tah ni 3 syahid, lantik je dia menang. Dia pandai mengatur strategi perang. Walau tenteranya baru 3,000, tentera kufar Rom 200,000. Sebab kemenangan tu letak daripada Allah Ta'ala, bukan pada kelekaman perang, pada ramai tak ramai. Itu cuma ikhtiar saja, itu perlu, bukan tak perlu. Nak terpeluk tubuh tidak, Nabi pun sedia dengan baju besi dengan apa, itu ikhtiar. Tapi keyakinan kita bukan letak di situ. Keyakinan kita, kemenangan orang Islam letak daripada pertolongan Allah SWT. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kamu, tak ada siapa boleh kalahkan kamu. Itu keyakinan kena letak dalam perjuangan kita. Masalahnya sekarang nak dapat pertolongan Allah tu, mengapa Allah tak tolong? Carilah, ada yang tak kena. Dosa-dosa apa kita buat, syarat-syarat apa kita tak tunaikan lagi, sehingga Allah belum tolong kita. Bila dah sampai syarat ni Allah tolong, masa tu tak ada siapa boleh kalahkan kita. InsyaAllah belum 5. Di saat tentera Bani Israel yang lemah semangat tadi nak mengundurkan diri, kalangan munafik lah tu, tiba-tiba bangkit daripada kalangan orang-orang yang yakin, orang-orang alim lah,
Orang yakin mereka bertemu dengan Allah Ta'ala, dia beri semangat ya kepada tentera, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak ya daripada tentera yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, dapat mengalahkan tentera yang banyak, tapi syaratnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kekuatan kita. Wallahu ma'as sabirin, dan bermula Allah Ta'ala itu serta segala orang yang banyak sabar dengan memberi pertolongan dan menang. Itu mana Allah berserta, bukan berserta Allah duduk kat situ, mustahil. Allah tidak bertempat, berserta dengan ilmu, berserta dengan pertolongan. Allah tolong, Allah bantu ya. Allah hantar malaikat, macam perang Badar tu Allah hantar malaikat ya, datang perang. Walamma barazul Jalut wa junudihi, dan tak kala keluar mereka itu bagi Jalut, keluar nak lawan Jalut, dan tenteranya, tentera Jalut, dan berbaris-baris tentera-tentera itu berhadap setengah dengan setengah. Dah bertemu dah, muka dengan muka, bertemu musuh. Qalu, berkata mereka tentera-tentera Talut, orang beriman. Ini sebagai petunjuk apa, sebagai orang panggil pedoman untuk kita bila berdepan dengan musuh. Pertama sekali doa tu jangan tinggal, kerana ad-doa sirajul mukmin, doa itu senjata orang mukmin ya. Padang tu senjata juga, senapan senjata, tapi senjata yang paling kuat, yang power adalah doa ya. Ad-doa sirajul silah, bukan siraj itu lampu, silahul mukmin ya, senjata bagi orang mukmin ya. Jadi berkata orang mukmin bila bertemu berdepan dengan Jalut, kata mereka, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Ini doa ni kita kena banyak minta. Hai Tuhan kami, afrigh alaina, tuangkan oleh kamu atas kami, sabra, kesabaran. Ni nak hadapi musuh ni, kalau tak sabar ya, lari habis. Dah, bukan nanti depan musuh dalam masjid lagi keluar, tak tahan ya, lenguhnya, penatnya, ada tempat tak ada kipas, tak ada apa, nyamuk masih ya, tak tahan kita. Habis nak macam mana, mintalah ya Allah beri kami tahan. Macam orang mengaji pondok, mana ada lampu ya. Sekarang aja budak-budak mengaji dengan aircon dengan apa ya. Kami mengaji dulu karen tak ada, pakai belita ayam, air lagi tak ada, mandi air telaga. Pondok tu atas bukit, telaga bawah bukit ya. Nak ambil air kena bangun pukul 4, bawa baldi pergi ke telaga tu, bukan mandi, ambil air tu dulu, bawa balik isi kat tembayan kat pondok, nak buat minum, kemudian baru pergi mandi. Siapa bangkit lambat, mandi pasir dia. Merah jatuh kepala ya. Itu pondok.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita nak tutup ayat ni sikit ni. Qalu rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kata mereka itu, wahai Tuhan kami, tuang olehmu atas kami. Tuang mana berilah, ya, beri oleh kamu, campaklah hati kami ni, sabra, sabar, sabar atas perang. Dia kena perang, kita sabar menghadapi ujian-ujian lah, yang COVID-nya dengan berbagai kerenahnya, ya, kena minta supaya Allah beri kita sabar, ya. Wansurna wasabit aqdamana, dan tetapkanlah segala kaki-kaki kami dengan kuat hati kami atas berperang ini. Tetapkan hati supaya hati ni tak goyang. Ibu musuh ketar kaki-kaki, ya. Jadi Allah yang akan beri hati yang tetap tu, ya. Jadi tak takut, jadi tak goyang. Dia ada zikir-zikir tertentu nak bagi hati kita ni kejat, tak lari, tak takut dengan musuh. Antaranya Allah ma'ani asbahtu fi zimmati minka wa jawani fa'udhika min syarikul kayyazim. Tak antara orang nak pergi perang tetap atabahawatu ala nafsi wa rafiqi wa bana'i wa ahli wa mali wa ma malakat li bi sab'i duribin min duribillahi subhanahu la ilaha illallah wa baraka muhammadar rasulullah kubla qudratullah la yuhtatuna illa bi idznillahil aliyyil azim. Kita nak tetap hati kita supaya tak goyang, ya, dalam nak menghadapi musuh. Ini doa Mak Kilau, filem Mak Kilau baru ni kan. Guru saya pernah belajar dengan dia lah. Ini antara doa yang diajar oleh Mak Kilau ketika berdepan musuh. Hawattu ala nafsi wa rafiqi wa abna'i wa ahli wa mali wa ma malakat yadi bi sab'i durubin min durubillahi subhanahu la ilaha illallah wa barakaha muhammadur rasulullah wa kubla qudratullah la yuftathuna illa bi idznillahil aliyil azim. Ini bentuk-bentuk doa. Kita berdoa sebab kita tak mampu nak hadapi sendiri, ya, pergi sendiri tanpa tolong Allah. Tengok terkencing itu, tengok musuh dengan alatan canggih, dengan besarnya, ketar, ya. Minta dengan dia lah, minta mudah-mudahan tetap hati kita ni jadi tak takut, ya. Kita tengok macam ni je. Bila Allah dah campak kekuatan iman, musuh besar gajah nampak macam tikus je depan kita tu, ya. Baliknya Allah campak pula dalam hati orang kafir, tengok orang Islam, walau orang Islam terkecil macam kambing, dia nampak macam gajah, ya. Hari ni kenapa mereka tak gerun dengan kita? Kerana ada dua penyakit. Satu takut mati, satu cinta dunia. Dua penyakit ni menyebabkan Allah tarik rasa gerun dalam hati orang kafir kepada orang Islam. Terbaliknya Allah campak pula hati kita gerun dengan orang kafir. Jadi terbalik gitu pula. Patutnya kita tak boleh gerun dengan kafir, sebab kita kena yakin Allah bersama kita. Allah berserta dengan orang mukmin. Tak perlu takut dengan orang kafir. Dia yang takut dengan kita. Tapi akhir zaman kata Nabi, dengan sebab dua penyakit adalah hati orang mukmin, orang Islam, cinta dunia, takut mati, Allah tarik rasa gerun dari hati orang kafir kepada orang Islam. Dan nak datangkan balik perasaan tu, kita kena buang dunia dalam hati kita. Jangan duk takut dengan mati,
Ya, baru dia gerun gitu. Berarti ulama-ulama dulu mereka cinta akhirat. Dunia ni sebagai alat saja. Sebab tu orang kafir tengok pun dia nak gerun. Kita dia pelekehnya gitu. Ya. Wansurna ala qaumil kafirin, dan bantu kami atas memerangi orang kafir. Fahazamuhum, maka memecah mereka itu Talut, akan mereka itu Jalut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan datang kisah seterusnya ni, bagaimana tentera Talut berdepan dengan tentera Jalut sehingga dapat kemenangan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا يا الله فتوح العارفين. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.